الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بجاه سيدنا محمد خاتم النبيين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فيا أيها المسلمون ويا أيتها المسلمات، اتقوا الله فقد فاز المتقون. Kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, para jemaah, para penonton live FB Masjid Sultan Abdul Aziz Petaling Jaya yang dikasihi lagi disayangi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi dapat kita bersiaran langsung dalam kuliah online kita sepanjang PKP yang dianjurkan oleh Masjid Jami' Sultan Abdul Aziz Shah Petaling Jaya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kita tidak boleh mengikuti kuliah secara alam nyata, maka kita dapat mengikuti kuliah secara alam maya ini yang dibawakan khas oleh Masjid Jami' ini. Mudah-mudahan Allah SWT berkati kita. Mudah-mudahan Allah SWT beri kita pahala yang banyak, ampunkan dosa-dosa kita, angkat darjat kita, angkat mudarat daripada menimpa kita, dan Allah SWT beri kita keafiatan, keselamatan, kesihatan yang berurusan, yang sempurna untuk diri kita, agama kita, dunia kita dan akhirat kita, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, pada pertemuan kita di bulan lepas, kita telah membincangkan tentang hadis sahih berkaitan dengan Imam Mahdi, imam yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Islam di akhir zaman untuk memimpin umat Islam ke mercunya, untuk mengangkat kembali agama Islam kita dan umat Islam ke martabat yang tinggi, mengangkat harakat martabat umat. Dalam keadaan sekarang kita dijajah, kita diperintah, kita dalam keadaan, tuan-tuan, dikuasai bukan menguasai. Jadi sebab itulah kita mengharapkan Imam Mahdi datang kembali mengangkat Islam ya'lu wala yu'la alaih. Pada pertemuan kita di bulan lalu, kita telah membincangkan, tuan-tuan, 10 hadis untuk kita baca hadis-hadis yang cerita pasal Imam Mahdi. Tentang dia memerintah. Hari ini kita nak masuk sifat dia pula, fizikal dia macam mana. Ada dalam hadis sebut dahi dia luas, hidungnya mancung. Pada pertemuan yang lalu kita dah bincang. Fazilah Ahmad, ya macam mana siaran kita? Okey tak? Selia tak? Boleh type di ruangan komen tu supaya Ustaz dapat mengetahui sama ada siaran kita ni jelas ataupun ada masalah dari segi suara, dari segi gambar, clear atau tidak. Kalau clear, tolong bagi tahu kepada Ustaz dalam ruangan komen. Siapa yang melihat siaran langsung ini, tolong komen. Kalau clear, cantik, jelas, kita teruskan. Kalau tak clear, tak jelas, tak kira pergi Ustaz cakap seorang-seorang. Jadi beritahu supaya kita dapat gambaran jelas ataupun tidak kuliah kita pada malam ini.
Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Hadis yang ke-11 yang Ustaz nak baca, hadis sahih riwayat Imam Abu Daud. Imam Abu Daud di dalam kitabnya, kitab hadis lah, kitab Sunan Abi Daud. Nama kitab Abi Daud ni Sunan Abi Daud. Maka dalam kitab Sunan Abi Daud ada satu hadis di dalam tajuk dia Al-Waridah fil Fitan, iaitu hadis nombor 562. Hadis nombor 562. An Abi Sa'id al-Khudri qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Mahdi minni ajla jabhati aqna al-anfi yamla'u al-arda qistan wa adlan kama muli'at jawran wa zulman yamliku sab'a sinin. Ni tuan-tuan, dalam hadis ni bagi tahu kata yang pertama Imam Mahdi itu minni, Nabi kita. Imam Mahdi itu daripada keturunanku. Daripada keturunanku. Artinya daripada genetik Nabi, daripada benih-benih Nabi SAW. Itu maksud dia. Dan yang kedua, Nabi bagi tahu sifat fizikal dia. Ajla jabhati, Imam Mahdi itu berdahi luas. Dia dahi dia luas, dahi dia lebar, dia tak sempit dahi dia luas. Dahi dia luas. Dan yang ketiga, hidung dia mancung hidung. Hidung Imam Mahdi itu mancung. Dan yang ketiga, corak pemerintahan dia, Nabi beritahu dalam hadis ni, iaitu dia ni Imam Mahdi ni, dia akan memerintah dunia dengan keadilan dan kesaksamaan. Dia memenuhkan bumi di era pemerintahan dia. Dia memenuhkan bumi dengan keadilan dan kesaksamaan. Dan yang seterusnya, Nabi SAW kata, sebagaimana dipenuhkan bumi sebelum kedatangan dia dengan kezaliman dan penganiayaan. Sebelum Imam Mahdi mai, tuan-tuan, dunia ini penuh dengan kezaliman, penuh dengan kejahatan. Maka datang Imam Mahdi memerintah kita, memimpin umat Islam. Dia membawa dasar yang adil dan juga saksama, berdasar kepada Quran dan Sunnah, mengaplikasikan Quran dan Sunnah dalam hidup, melaksanakan mentatbiqkan undang-undang Islam, mentatbiqkan Quran dan Sunnah, tidak lagi mengikut perlembagaan manusia, tapi menjadikan Al-Quran sebagai dustur, sebagai perlembagaan, sebagai constitution kepada pemerintahan dia. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dalam hadis ni juga beritahu tempoh pemerintahan dia. Nabi SAW di dalam hadis ini menyatakan dia akan memerintah kita selama 7 tahun. Yamliku sab'a sinin. Tuan-tuan ingat ni, apa yang diberitahu dalam kitab kita yang di-sharekan oleh Ustaz kepada tuan-tuan dan puan-puan. Apa dia? Nabi SAW beritahu tempoh penggal pemerintahannya. Tempoh penggal pemerintahannya ialah 7 tahun. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ini disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis riwayat Imam Abu Daud. Hadis ini dinilai sebagai sahih, hadis yang sahih.
Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah, tu hadis yang ke-11. Nah, maka kita tengok hadis yang ke-12. So dalam hadis 11 ni kita dapat pengetahuan baru, iaitu sifat dia, keturunan dia, sifat fizikal dia. Dari luar muka dia tu, kalau kita nak cam dia Imam Mahdi tak Imam Mahdi, dahinya luas, hidungnya mancung. Itu Nabi bagi tahu. Kemudian Nabi bagi tahu dia merintah dengan adil dan saksama. Kemudian Nabi bagi tahu dalam hadis ni, Nabi kata dia akan merintah selama 7 tahun. Bukan 7-Eleven, tuan-tuan. 7-Eleven tu kedai serbaguna. Ini tuan-tuan 7 years, 7 tahun dia akan memerintah. Jadi tuan-tuan, lama juga pemerintah Imam Mahdi sebelum turunnya Nabi Isa alaihi salam. Dalam tempoh Imam Mahdi memerintah ni lah Dajjal muncul. Dajjal main buat kacau. Lah ni pun tuan-tuan, Dajjal sudah, orang kata apa, dia punya proksi Dajjal pun sudah banyak sekarang ni. Tambahlah bila diperintah oleh Imam Mahdi, lagilah Dajjal itu muncul secara exactly, secara nyata. Sekarang ni dia belum ada lagi Dajjal. Cuma kita kata proksi Dajjal lah. Teori-teori Illuminati, konspirasi. Jadi tuan-tuan, tapi bila zaman Imam Mahdi memerintah, dia akan muncul secara nyata. Dajjal itu akan menyaingi Imam Mahdi, sehinggalah Imam Mahdi dalam keadaan dahsyat, diuji, ditekan oleh Dajjal. Dalam pada itulah turunnya Nabi Isa alaihissalam untuk mengalahkan Dajjal, seterusnya membunuh Dajjal. Baik tuan-tuan, ni kita baca hadis 12 pula ni. Ada berapa hadis lagi? 13 hadis, ada lagi satu hadis. Kita baca hadis yang ke-12 pula. Dalam Sunan Abi Daud juga, hadis nombor 4285. 4285, hadis bernombor 4285. Tuan-tuan boleh Google Sunan Abi Daud, cari hadis 4285. Dan dalam Sahih Abi Daud, dalam Sahih dia, tu Sunan dia, dalam Sahih dia, kitab Sahih dia, Sunan Sahih Abi Daud, terdapat dalam hadis bernombor 3604. 3604. Nah. An Ubaidillah bin al-Qibtiyah qala dakhala al-Harith bin Abi Rabi'ata wa Abdullah bin Safwan wa ana ma'ahuma ala ummi Salamah. أم المؤمنين فسألاها عن الجيش الذي يخسف به وكان ذلك في أيام ابن زبير فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود عائد بالبيت فيبعث إليه بعث فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم فقلت يا رسول الله فكيف بمن كان كارها قال يخسف به معهم ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته. Daripada Ubaidillah bin Al-Qibtiyah katanya, Al-Haris bin Abi Rabi'ah dan Abdullah bin Safwan datang menjumpa dengan Ummu Salamah. Dengan dia sekali lah, dengan Ubaidillah sekali. Masuk, pergi jumpa Ummu Salamah. Siapa dia Ummu Salamah, tuan-tuan dan puan-puan? Ummul Mukminin, ibu kepada orang-orang beriman. Maknanya dia adalah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pergi jumpa dengan Ummu Salamah, isteri Nabi yang umur panjang. Masa tu di zaman
mereka jumpa tu ialah lepas pada Rasulullah tiada lah. Maknanya di zaman para sahabat Nabi memerintah. Zaman Sayyidina Umar ke, Sayyidina Abu Bakar ke, Sayyidina Osman ke, tak tahu. Tapi masa tu terlepas berlaku peristiwa Ibnu Zubair, yakni selepas berlaku peperangan Abdullah bin Zubair dibunuh oleh Hajjaj. Maknanya ini lepas pada zaman Sayyidina Ali. Ni zaman tuan-tuan, zaman kalau Ibnu Zubair itu zaman Hajjaj Ibnu Yusuf As-Saqafi, yang mana menyerang Abdullah bin Zubair di Mekah, di dalam Kaabah, di kawasan Kaabah, di kawasan Masjidil Haram. Jadi mereka main tanya peristiwa tu macam mana cerita ni. Geng kita sama-sama orang Islam ni berperang ni. Dua-dua Islam. Abdullah bin Zubair pun Islam, yang Hajjaj tu pun Islam. Dia jadi panglima tentera Malik bin Marwan. Berebut dia nak memerintah ni. Abdullah bin Zubair menabalkan diri dia menjadi pemerintah di Hijaz. Hijaz tu termasuk Mekah, Madinah lah. Maka tuan-tuan Ummu Salamah berkata, jawab kepada soalan mereka ni tentang masalah tu. Masalah tentang tentera yang dibinasakan, iaitu tentera Ibnu Zubair, iaitu Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair, Zubair bin Awam, dia menikah dengan Asma binti Abi Bakar. Jadi Zubair menikah dengan Asma, dapat anak nama Abdullah. Abdullah ibnu Zubair dipanggil. Maka dalam peperangan itu Ibnu Zubair tewas, kalah dan disalib di depan Masjidil Haram, depan Kaabah. Jadi macam mana tu kedudukan mereka itu? Datang 3 orang tadi tu pergi tanya Ummu Salamah. Lalu dia kata, jawab Ummu Salamah. Salamah ni tentu orang yang bijak. Dia umur dia lanjut, tapi otak dia pun cerdik. Dia ingat Rasulullah SAW ada bersabda, dia kata. Dia teringat kepada apa yang pernah disabdakan oleh Nabi SAW. Ada seorang lelaki berselindung di Baitullah, lalu dikirimkan tentera kepadanya untuk menyerbu. Ketika mereka sampai di Baidah, mereka dibenamkan, yakni dipusnahkan, masuk dalam tanah. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dengan orang yang dipaksa? Sabdanya, mereka dibinasakan bersama-sama dengannya, akan tetapi mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat berdasarkan niat mereka masing-masing. Jadi makna jawapan dia kata, aku teringat zaman Nabi ada bersabda, kalau ada orang yang ikut sesuatu, yang ikut nak pergi perang, dipaksa, kemudian sampai tengah jalan ditenggelamkan Allah, maka macam mana? Maknanya ikut niat. Mati sama matilah. Yang pi secara sukarela, yang terpaksa mati juga. Tapi yang mati bukan niat nak buat kerja yang jahat, maka dia dibangkit dengan niat dia tersebut. Ini pun pernah berlaku kepada masalah berkaitan dengan bila bala datang. Nabi kata, bila bala datang, orang baik pun kena, orang jahat pun kena. Jadi macam mana Rasulullah, sedangkan orang yang baik tu dia rajin solat, dia rajin semayang, macam mana dia kena juga, macam mana? Nabi kata mati jugalah, tapi dibangkitkan mengikut niat, mengikut amal. So yang mati yang baik-baik, dia akan bangkit bersama orang baik-baik, bawah panji orang baik-baik, di bawah panji orang yang soleh, Nabi-Nabi, Rasul-Rasul. Maka sebab itu, dalam konteks ini, maknanya Nabi Ummu Salamah jawab, tu jawapan dia. Kemudian dalam satu hadis lagi, Hafsah, anak nama Sayyidina Umar pula ni, isteri Nabi.
أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن هذا البيت جيش يغزونه حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأوسطهم وينادي أولهم آخرهم ثم يخسف بهم فلا يبقى إلا الشريد الذي يخبر عنهم. Daripada Hafsah, dia mendengar Rasulullah SAW sabda, Baitullah ini akan diserbu satu pasukan tentera, sehingga apabila mereka sampai di Baidak, pasukan tentera bahagian tengah dibinasakan dan bahagian yang di hadapan menyeru bahagian yang akhir, kemudian mereka dibinasakan semuanya, maka tidak ada yang tinggal selain yang melarikan diri daripada mereka. Maknanya bukan lagi lah yang dimaksudkan dalam hadis ni yang berlaku kepada Abdullah bin Zubair, itu bukan maksud dia. Ini cerita akhir zaman yang akan berlaku di zaman di zaman Imam Mahdi memerintah. Jadi soalannya yang dipertanya kepada Ummu Salamah tentang yang berlaku pada zaman Ibnu Zubair itu, yang berlaku pada Ibnu Zubair itu bukan lagi. Itu bukan dia lagi. Tentera lain. Bukan tentera Hajjah itu, tak. Tapi tentera-tentera yang akan datang di akhir zaman. Mereka-mereka yang akan menyerang Kaabah di zaman Imam Mahdi, cuba meruntuhkan Kaabah, di mana mereka itu dimusnahkan di satu kawasan namanya Baidak. Kawasan itu nama Baidak. Ditenggelamkan Allah dalam tanah, yang depan, yang tengah, yang belakang, semuanya ditenggelamkan. Ni nanti kita hurai, tuan-tuan. Yang ni dalam hadis dalam kitab Al-Fitan wa Ashratus Sa'ah, bab Al-Kashfi bil Jaishi alladhi ya'ummul bait, iaitu kisah kebinasaan tentera yang menyerbu Baitullah, yakni Kaabah. Dalam hadis nombor 12 dan nombor 13, dalam kitab Imam Muslim, dan dalam kitab Al-Kashfi itu, Al-Kashfi fil Jaishi Al-Khasfi bil Jaishi alladhi ya'ummu bil bait, itu dalam hadis nombor 282, 2882, 2883, tuan-tuan. Maka kita ambil pengajaran, tuan-tuan, daripada hadis yang kita baca banyak-banyak ni, tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama, hadis-hadis sahih yang menyebut keluarnya Imam Mahdi pada akhir zaman adalah mutawatir. Maknanya mutawatir secara makna, bukan lafaz, tapi mutawatir secara makna, lafaz yang berbeza. Orang yang mempercayai Allah SWT dan hari akhirat mempercayai sebagaimana apa yang diberitahu oleh Rasulullah SAW. Kita kena beriman dengan Imam Mahdi ni. Beriman macam mana? Beriman sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi lah. Tentang hak kita sebut dia ni keturunan Nabi, tentang yang disebut dia ni adalah berdahi luas, berhidung mancung, tentang Nabi sebut dia akan merintah dengan adil, tentang Nabi sebut nama dia macam nama Nabi, nama pak dia macam nama pak Nabi. Macam itulah kita kena beriman. Yang kedua, orang-orang yang mengetahui apa yang terkandung dalam hadis ini mampu menyingkap kepalsuan orang yang banyak sangat duk mengaku kata dia Imam Mahdi pada zaman dulu dan pada zaman sekarang. Dulu kita ada dengar tentang Bani Tamim. Mereka mendakwa mereka adalah pemuda Bani Tamim yang akan memegang panji Imam Mahdi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang tu kita boleh, orang kata apa, bila kita baca hadis-hadis ni kita boleh singkap, boleh tapis tentang dakwaan-dakwaan palsu yang dibuat oleh mereka-mereka yang tidak bertanggungjawab lah, yang perasan nombor, yang bajet kata mereka tu adalah Imam Mahdi. Padahal bohong saja, bukan betul pun, palsu. Banyak palsu lah ni, tuan-tuan. Semua jenis palsu. Ada yang palsu dari sudut berita palsu, termasuklah Imam Mahdi palsu pun ada banyak.
Rasul yang palsu pun banyak. Fake Rasul. Mengaku Rasul Melayu lah. Mengaku Nabi Melayu lah. Ni mengaku Imam Mahdi pun banyak dah tuan-tuan, dulu dan kini. Sepanjang sejarah, ia telah didakwa oleh sebahagian besar daripada orang-orang yang mereka reka kebohongan atas nama Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Banyak yang reka hadis-hadis palsu yang menyatakan bahawa dia adalah Imam Mahdi, padahal dia bukan Imam Mahdi. Sebab tu kita baca hadis sebanyak 13 hadis, nak bagi kita mempunyai sedikit info dan maklumat berkaitan dengan Imam Mahdi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, yang ketiga, Al-Mahdi ialah teladan bagi pemimpin Muslim yang warak dan kuat, yang menegakkan keadilan, menghapuskan kezaliman, serta seumpamanya yang wajib dijadikan ikutan sebelum kedatangannya. Yang ini maknanya pemimpin-pemimpin ni kena ambil sikap ataupun sifat-sifat Imam Mahdi tu. Memimpin kerajaan dengan adil dan saksama. Dia kata tu pengajaran kita dapat. Bila Nabi SAW sebut bahawasanya Imam Mahdi itu memimpin dengan adil dan saksama, maka dia kata kena teladan, kena contoh apa yang telah ditunjukkan oleh Imam Mahdi. Yang keempat, kebaikan. Maknanya dia belum main lagi, tapi kita mengambil apa yang diberitahu oleh Nabi itu, lalu kita tiru ataupun kita cuba untuk buat sebagaimana Imam Mahdi buat. Macam pemimpin kita Malaysia, pemimpin negara Mesir, pemimpin negara Saudi, pemimpin Jordan, pemimpin negara-negara umat Islam. Indonesia, pakatlah tiru, pakatlah ambil apa yang Nabi sebut. Memerintah dengan penuh amanah, jujur, penuh dengan keadilan, kesaksamaan. Tu kena ambil pengajaran. Bila kita baca kisah Imam Mahdi, banyak disebut, Nabi sebut berulang-ulang kali ciri kepimpinannya, sifat-sifat kepimpinannya adalah dipenuhkan bumi dengan keadilan, dengan kesamaan. Dia menghapuskan kezaliman dan menghapuskan kejahatan. Itu ciri dia. Jadi sebagai pemimpin yang ada lah ni, yang umat Islam yang ada, pemimpin umat Islam kita hari ni lah, patutnya macam tu lah dalam dasar mereka memimpin. Buatlah sebagaimana yang disebut oleh Nabi tentang corak kepimpinan Imam Mahdi itu. Tirulah, ambillah intipati itu, jadikan sebagai dasar dalam hidup kita sebagai pemimpin. Yang keempat, kebaikan dan keburukan, kesolehan dan kerosakan, kemuliaan dan kehinaan menimpa umat Islam. Ketika negeri-negeri kaum muslimin dipenuhi dengan kezaliman dan kerosakan, tiba-tiba Al-Mahdi bangkit lalu menegakkan keadilan. Oleh itu, kaum muslimin tidak boleh berasa lemah dan bersedih apabila ditimpa bala dan musibah. Jangan sedih, kita masih ada harapan. Walaupun kita kena tindas, umat Islam di sana sini kena buli, kena tindas, kena zalim, kena aniaya sana, aniaya sini, jangan putus asa. Sebab kita yakin dan percaya kepada sinar yang masih cerah, yang menunggu dan menanti kita, iaitulah sinar di ujung zaman, di akhir zaman kita akan naik semula, memimpin dunia, menghapuskan kezaliman di era Imam Mahdi memerintah kita, tuan-tuan. Itu pengajaran kita dapat. So di mana umat Islam dihina Palestin akan dibebaskan kembali di era Imam Mahdi. Syria yang sekarang berlaku perang saudara Syiah Sunni dan sebagainya, Bashar Assad dan sebagainya, itu pun akan
berakhir dengan diselesaikan konflik itu oleh Imam Mahdi. Jadi sabar, bersedia, berpasrah dan redha dengan keadaan yang menimpa umat Islam seluruh dunia. Di samping kita berusaha bersatu padu untuk menyambut kedatangan Imam Mahdi, memperbaiki diri kita, memperbaiki iman kita, amal kita, untuk kita terus menanti kedatangannya. Sebab tanda kedatangan Imam Mahdi itu semakin dekat, semakin, orang kata apa, semakin hampir. Nah, yang kelima, kaum muslimin akan tetap memiliki kekuatan zahir yang akan menegakkan Islam dan melaksanakannya sehingga hampir terjadi hari kiamat. Kita akan boleh laksana Islam, akan boleh buat hudud, akan boleh buat hukum hakam Quran yang lain, dan ia akan berlaku ketika hampirnya kiamat nanti. Maknanya segala yang ada dalam Quran dapat dilaksanakan. Hari ini sealangan di sana sini nak buat Quran, nak buat undang-undang Quran, nak buat undang-undang hudud, nak buat undang-undang qisas, sekat sana sini. Nah, ini ialah berita gembira. Kita akan dapat laksanakan Islam ini adalah berita gembira yang menjadikan kita yakin bahawa tipu daya dan konspirasi musuh-musuh, bahawa bagaimana hebat pun mereka tidak akan mampu menghapuskan umat Islam. Juga tidak akan menyebabkan kehilangannya dari muka bumi. Maknanya kita tidak akan hilang di muka bumi. Bahkan membuatkan kita yakin bahawa daulah Yahudi di bumi Isra' akan lenyap, tuan-tuan. Inilah ni daulah Yahudi, daulah Israel di Palestin akan lenyap, akan hilang, dan kekuatan antarabangsa yang menyokongnya juga akan hilang. Oleh itu Islam tetap kekal dan akan beroleh kemenangan. Walau macam mana musuh nak benamkan Islam, nak hapuskan Islam, kita yakin berdasar kepada hadis ni, Islam tidak akan mampu dihapuskan. Umat Islam tidak mampu untuk mereka bunuh semua. Bahkan tuan-tuan, umat Islam akan kembali memimpin dan menguasai bumi Isra' dan Mi'raj Nabi, tuan-tuan, iaitu bumi Palestin yang sekarang di bawah cengkaman Yahudi, Israel, Zionis, laknatullah alaihim ajma'in. Tapi tuan-tuan, bila kita baca hadis-hadis tentang Imam Mahdi ni, kita optimis, kita yakin, kita tidak akan rasa takut dan gentar. Kerana apapun yang mereka hina umat Islam di Palestin, mereka bunuh, mereka tembak budak-budak kecil, mereka tembak kanak-kanak, mereka aniayakan orang-orang wanita-wanita Palestin, mereka perkotak-katikkan mereka orang Islam di sana. Tetapi tuan-tuan, mereka tidak boleh hapuskan orang Islam sama sekali. Bahkan umat Islam di sana kuat imannya. Mereka tuan-tuan tak gentar dan takut dengan mati. Bahkan mereka tunggu kematian untuk syahid melawan Yahudi. Syahid di peluru-peluru Israel, yang mana bila syahid maknanya mereka akan dapat syurga Allah. Itu keyakinan. Dan keenam, dalam hadis menunjukkan bahawa zuriat Ahlul Bait adalah umum dan zuriat Rasulullah SAW daripada keturunan Fatimah secara khusus berkekalan hingga hari kiamat. Maka Ahlul Bait wujud pada setiap zaman. Mana Ahlul Bait ni ada, zaman kita pun ada Ahlul Bait. Geng-geng Habib, geng-geng apa yang disebut keturunan Nabi, mereka itu daripada jalur Fatimah. Itu secara khusus daripada susur galur Fatimah, anak Nabi perempuan yang berkahwin dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pun Ahlul Bait juga, sebab Sayyidina Ali adalah merupakan menantu Nabi, sepupu Nabi. Yang ketujuh, setiap umat Islam berhak berbangga dengan Al-Mahdi. Kita semua boleh bangga dengan Imam Mahdi. Bahkan Rasulullah SAW juga berbangga
dengannya kerana ia ada daripada keluarga ahli baitnya, daripada keluarga ahli bait dia, daripada zuriatnya, dan dia dalam kalangan umatnya. Maka dalam hadis disebutkan sesungguhnya daripada kalangan ahli bait, sesungguhnya dia yakni apa? Yakni Imam Mahdi itu daripada kalangan ahli bait. Nabi kata yang berhidung mancung, berdahi lebar. Tu Nabi sebut macam tu tuan-tuan. Nabi bangga dengan keturunan dia, Imam Mahdi, yang akan kembalikan syariat dia, yang akan kembali mendaulatkan agama dia, Islam yang dia bawa 1400 tahun yang lampau dulu. Mungkin di akhir 1500 kah? Lari 1442. Mungkin 1450 kah? Dia akan keluar Imam Mahdi, akan memimpin kita 7 tahun. Dan bila dia pimpin kita 7 tahun, kemudian lepas pada tu dia akan serah kepada Nabi Isa alaihi salam. Yang ke-8, kesenangan yang dikecapi oleh umat Islam telah sampai ke kemuncak yang belum pernah dicapai sebelumnya. Bahkan yang pernah dicapai pada Umayyah, Abbasiyah, belum. Itu bukan lagi. Tak akan sama seperti pernah yang dicapai oleh Imam Mahdi. Lagi dahsyat tuan-tuan. Mungkin kita kata zaman Umayyah dulu, Umar Abdul Aziz, zaman keemasan, hebat. Tapi tak akan sehebat Imam Mahdi. Kemudian zaman Abbasiyah, zaman hebat tuan-tuan, kenal tak? Shah Iman Syah, sama-sama. Zaman Abbasiyah, Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid pun dia hebat pun, dia tak akan sama dengan makmur dan mewahnya zaman Imam Mahdi. Tu nak abang kata. Iaitu dalam hadis, umatku dikurniakan nikmat padanya, iaitu pada tahun-tahun yang 7 dalam pemerintahan Al-Mahdi. Maknanya 7 tahun pertama, dalam tempoh 7 tahun itulah kemewahan, kemakmuran diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Islam di bawah kepimpinan Imam Mahdi. Yang ke-9, Al-Mahdi menjadi seorang raja dan menjalankan pemerintahan dengan sebaik-baiknya, sebaik-baik bentuk, seperti yang disebutkan dalam nas-nas sedang dia masih seorang pemuda. Maknanya dia memerintah tu dia masih muda. Maka dalam hadis mauquf atas Ibnu Abbas disebutkan, sesungguhnya aku berharap hari-hari dan malam-malam tidak akan berakhir sehingga Allah SWT mengutuskan ahli bait daripada kalangan kami seorang pemuda yang tidak ditimpa fitnah dan tidak memfitnah. Ia meluruskan urusan umat ini. Tu Ibnu Abbas sebut. Jadi berdasar kepada kata-kata Ibnu Abbas tu, dia sebut, dia kata seorang pemuda. Maknanya dia memimpin dalam keadaan umur yang masih remaja, pemuda lah, 40-an ke bawah. Kita tuan-tuan istilah pemuda 40, naik 40 ke atas dia bukan pemuda lagi dah. Jadi bermakna Imam Mahdi ni dia memerintah pada usia yang muda. Macam dulu Muhammad Al-Fatih, dia memerintah pun muda, sekitar 20-an, 30-an gitulah, yang membuka Konstantiniyah, yang membuka Konstantinopel. Yang ke-10, kebanyakan ahli ilmu memandang bahawa Al-Mahdi ialah amir, pemimpin yang diturunkan oleh Nabi Isa AS pada zamannya. Yakni Imam Mahdi adalah amir, ketua yang memimpin umat Islam ketika turunnya Nabi Isa AS. Nabi Isa turun tuan-tuan, Imam Mahdi lah yang menjadi imam solat. Dikatakan solat subuh. Lalu bersolat subuh di belakangnya ketika dia turun. Dan mungkin dapat dihampirkan perkataan bahawa Nabi Isa turun pada akhir zaman, dan turunnya ialah salah satu tanda kiamat. Terjadi 2 tanda lain sebelum turunnya baginda, iaitu keluarnya Dajjal serta Ya'juj dan Ma'juj. Jadi tuan-tuan, Dajjal keluar dulu,
Nabi Isa turun kemudian bunuh Dajjal. Dajjal akan berdepan, kita melawan Dajjal ini mula-mula di bawah kepimpinan Imam Mahdi. Kemudian Imam Mahdi serahkan baton kepimpinan kepada Nabi Isa AS. Dan Nabi Isa akan solat jenazah Imam Mahdi. Imam Mahdi akan mati bila dia serah kepimpinan kepada Nabi Isa, dan dia akan mati, dia wafat. Maka Nabi Isa jadi imam sembahyang dia semua, dan Nabi Isa akan terus memimpin lagi 40 tahun tuan-tuan, tempoh pemerintahan Nabi Isa AS selepas daripada Imam Mahdi. Dan lepas pada bunuh Dajjal, mari pula ujian lain, iaitu Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj Ma'juj akan keluar lepas pada Nabi Isa memimpin kita dalam keadaan aman, lama, dalam 2-3 tahun dalam keadaan tempoh tenang. Selepas Dajjal, datang pula ujian kali kedua, iaitu ujian Ya'juj dan Ma'juj. Kali ini Nabi Isa tidak ambil pendekatan untuk menentang dan membunuh Ya'juj Ma'juj, tetapi dikatakan dalam kitab, Nabi Isa akan bawa kita berlindung di sebalik bukit, dan Nabi Isa munajat berdoa agar Allah Ta'ala musnahkan Ya'juj Ma'juj. Dan dengan satu virus kot, Allah Ta'ala musnahkan melalui hidung, dikatakan virus yang dihidu dengan hidung, maka mati semua Ya'juj Ma'juj bergelimpangan. Mari pula masalah baru, nak cuci macam mana ni, mayat mereka yang bergelimpangan di sana sini, membusukkan keadaan, mengotorkan keadaan. Dan akhirnya tuan-tuan, Nabi Isa doa lagi sekali, dan lepas itu datang burung-burung dan hujan. Burung-burung memakan bangkai-bangkai itu, dan yang kedua hujan yang lebat membasuhkan bumi daripada bangkai-bangkai Ya'juj Ma'juj. Dan lepas itu tempoh kepimpinan Nabi Isa berlangsung lagi, sehinggalah dekat dengan kiamat hampir, Nabi Isa akan wafat, dikebumikan di sebelah Raudhah, di sebelah Sayyidina Umar. Dalam Raudhah tu ada satu tempat kosong lagi untuk disimpan kepada Isa, Nabi Isa. So nanti siapa yang berpeluang ziarah Raudhah di akhir zaman, lah ni akhir zaman aku nak pergi ziarah Mekah tu payah tuan-tuan, Covid. Mekah lengang, Madinah lengang, sunyi akibat daripada Covid-19 ini tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, akhir zaman kalau kita pergi nanti, kalau zaman kita tuan-tuan, Nabi Isa dia wafat oleh Allah Ta'ala, dia akan dikebumikan di sebelah Sayyidina Umar. So dalam Raudhah itu akan ada 4 lah. Kita bagi salam kepada Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Khalifata Rasulillah Abu Bakar. Assalamualaikum ya Khalifata Rasulillah Umar. Assalamualaikum ya Nabi Allah Isa. 4 dah dalam tu nanti. Lepas pada tu, lepas Nabi Isa wafat, berlaku kiamat lah tuan-tuan. Hampir sangat dah. Allah Ta'ala akan gulung bumi, gulung langit, hancurkan bumi langit semua, dan Allah akan bangkitkan manusia di padang mahsyar. Maka tuan-tuan, sekadar itulah perbincangan kita tentang Imam Mahdi. Mudah-mudahan beri manfaat untuk kita semua, insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.